Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjan TV. Selamat kembali ke arena YouTube. Aku busy dan akhirnya aku buat video balik. Okay, thank you so much sebab sudi lagi still support aku dan tonton video-video aku selama ni dan sebagainya. Dan here's another video for you guys. Hari ni aku nak buat video pasal British, pasal penjajahan. Okay, kenapa aku nak buat video ni pasal penjajahan British ni adalah kerana hari tu aku ada bersembang dengan budak belum graduate lagi lah. Dia menyatakan bahawa macam seolah-olah macam kenapa kita nak menentang penjajahan itu? Bukankah penjajahan itu satu benda yang bagus sebab ada kuasa yang lebih besar, ada kuasa yang lebih hebat lagi memerintah negara ini berbanding dengan negara kita ni yang tak tahu apa-apa, yang akhirnya korup dan sebagainya, dan kita yang menjadi mangsa. Maksud dia nak cakap kat situ bahawa macam orang-orang British tu dah lama dah memerintah negara dan mereka mampu untuk mentadbir negara itu supaya negara itu menjadi lebih maju lagi. Dan dia mengatakan bahawa kita patutnya biarkan je kita hidup di bawah negara penjajahan ini. Kerana apa yang dia kata, dia tak nampak pun apa yang buruknya dengan penjajahan ini. Sebab apa yang dia belajar dari buku teks dekat sekolah-sekolah, aku rasa ni pun masalah buku teks juga. Mereka hanya menceritakan tentang apa yang daripada bila British turun menjajah kita dan balik bila. Tu je. Dia tak ada tulis apa benda yang dia buat. Okeylah, adalah yang dia mengatakan bahawa orang Melayu duduk kat kampung, orang India duduk kat estate dan sebagainya, orang Cina pergi melombong dan sebagainya. Itulah benda-benda yang dia buat. Kononnya mentadbir negara lah. Tetapi buku teks kita sendiri tak menceritakan tentang betapa jahatnya British itu di keseluruhan benua kat dalam dunia kecuali Antartika. Apa benda yang dia buat, apa benda yang dia telah rompak, semua tu tak ada dalam buku teks kita, which is very very stupid. Agak-agak bodoh jugalah. Kerana apa kita sendiri nak jaga bontot British agaknya, aku rasa membuatkan student kita tak tahu apa benda yang mereka buat. Macam Jepun, orang nampak Jepun merogol lah, itulah, inilah, pancung kepala lah, apa semua orang tahu Jepun buat apa. Tapi bila British tu, dia menganggapkan bahawa macam British tu adalah macam orang yang mentadbir negara kita, yang mensusun aturkan negara kita dan sebagainya. Dan budak-budak tak nampak apakah keburukan yang mereka lakukan. Dan sampai hari ini mereka masih lagi tutup kerajaan kita, silibus pembelajaran kita masih lagi menutup aib apa benda yang mereka lakukan dekat tanah Melayu dan tanah-tanah lain seperti di India yang telah mereka jajah lebih daripada 200 tahun. Apakah mereka buat? Aku akan ceritakan pada hari ini. Kau tahu tak, salah satu sumber kekayaan British daripada dulu sehingga hari ini, maksudnya duit tu macam berkekalan, adalah melalui perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan manusia, guys. Hamba. Britain memperhambakan lebih daripada 6 juta manusia daripada tahun 1690 sehinggalah 1807. Diorang ni lah yang mempelopori perdagangan manusia, ekspor, import hamba-hamba daripada Afrika ini untuk dijadikan hamba-hamba mereka, hamba-hamba abdi kat ladang-ladang mereka, kat mana-mana saja yang mereka memerlukan. Dan itulah industri terbesar mereka, salah satunya pada ketika itu. Sehinggalah ada undang-undang yang membela nasib hamba-hamba ini pada tahun 1834. Dan pada ketika ini, pada tahun 1834 ni, dan lepas pada tahun 1834 ni, bila orang Britain, orang-orang kaya kat seluruh negara ni, yang orang yang ada hamba ni dah tak boleh ada hamba lagi. Kau tahu tak apa yang mereka buat? British membayar pampasan kepada owner-owner hamba ni, pemilik-pemilik hamba ni tau. Mereka bayar pampasan kepada pemilik-pemilik hamba ni yang beli hamba ni sebanyak 21 bilion. Tetapi untuk mangsa yang dihamba abdikan ataupun keluarga yang mereka ambil daripada Afrika semua tu, apakah yang mereka bayar? Tiada apa-apa. Kalau mereka boleh bayar 21 bilion kepada pemilik-pemilik hamba ini, korang bayangkan betapa banyak yang mereka dah buat untung. Ini kita cerita pada tahun 1834 tau. Kalau inflation rate tu 21 bilion tu, kalau dikonvertkan pada hari ini, aku tak tahu lah berapa ratus bilion dah dapat tu. Korang tahu tak, Britain juga menggunakan cara-cara taktik kotor untuk memenangi perang ataupun untuk menjajah sesuatu tempat tu. Kalau macam mereka tahu macam askar mereka tak boleh nak serang, askar mereka tak boleh nak menang dengan cara biasa, mereka menggunakan taktik kotor dengan memberi dadah tau, dengan memperkenalkan dadah, candu kepada sesebuah negara itu supaya mereka boleh tunduk. Dekat sini mereka dah nampak betapa teruknya, betapa dahsyatnya najis dadah itu boleh dilakukan ke atas negara-negara ini. Mereka menyeludup sejumlah besar dadah ataupun candu ke China pada kurun ke-19 sebagai pertukaran barang, dan ini mengakibatkan China pada ketika itu lumpuh. Kerana apa? Boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat mereka gagal untuk berfungsi kerana najis dadah, kerana ketagihan candu yang begitu drastik sekali. Dan ini membuatkan mereka memerlukan peperangan tau. Peperangan ke atas candu ni. Orang Cina pun dah start bangkit, kerajaan pun dah start bangun apa semua.
dan mereka tak boleh nak lawan. Dan at the end of the day, mereka terpaksa sign something yang tak adil untuk orang China, orang Cina dan orang British dapat keuntungan yang besar. Dan ini juga menyebabkan pengambilan alih Hong Kong daripada China pada tahun 1842. Dan kerana ini jugalah serpihan-serpihan candu, dadah, cannabis, opium apa semua benda segala candu ni tersebar melalui rut-rut perdagangan British. Masuklah dekat Tanah Melayu ini, dekat sepanjang Asia ni, semua banyak-banyak yang dadah tu mula-mula tak ada kat sini, akhirnya ada kerana apa? Kerana British lah. Okey, kita berpindah kepada era yang lebih dekat dengan kita lebih kurang macam tahun 1990-an lah. 1950-an macam tu lah. Bukan dekat dengan kita sangat. Aku dengan kau pun tak lahir lagi tahun 1950 tu, tapi adalah atuk nenek kita yang ada kat zaman tu lah, tahun 1950 and that time British pun masih ada kat Melaya lagi. Dan pada ketika ini, apa yang mereka buat dekat Kenya? Korang tahu tak? Korang pernah dengar tak benda yang dilakukan oleh Britain pada penduduk-penduduk Kenya sekitar abad ke-20 ini? Britain menyeksa dan juga membunuh lebih daripada 90,000 orang di Kenya semasa pemberontakan Mau Mau. Masa ada rebel punya isu dekat Mau Mau ni yang menentang pemerintahan kolonial ni pada tahun 1990-an ni, mereka telah membunuh begitu ramai sekali. Malaysia, Tanah Melayu pada ketika itu akur diam ikut petunjuk British, sebab tu okey. Yang kena pun geng-geng Mat Kilau dan sebagainya lah. Cuba kalau ramai bersatu untuk berperang, jadi macam Mau Mau tu lah. Lebih daripada 90,000 orang mati menentang British. Dan benda ini dibawa ke Mahkamah Dunia dan akhirnya Britain ataupun kerajaan British didapati bersalah. Mereka terpaksa membayar ganti ataupun denda ataupun macam aku tak tahu nak cakap apa lah kepada mangsa-mangsa yang mereka telah seksa. Dan pada tahun 2013, British bersetuju untuk membayar kepada 5,200 orang keluarga yang terbabit dalam kejadian itu. 5,200 warga Kenya saja yang mampu dia nak bayar ganti rugi, sedangkan mereka telah bunuh lebih daripada 90,000 manusia dekat bumi Kenya. Crazy. Tetapi tidak boleh lawan apa benda yang mereka lakukan dekat India. Selama lebih daripada 200 tahun mereka menjajah India, maka telah menganggarkan bahawa mereka telah merompak hasil daripada tanah bumi India itu lebih daripada 45 trilion dolar. Jadi apa benda yang mereka buat? Apa benda yang mereka merompak tu? Adakah mereka turun kat tanah India tu, mereka rompak kedai masing-masing, mereka pergi ke rumah-rumah mereka rompak? Tidak. Mereka tidak buat seperti itu. Tetapi rompakan yang mereka buat itu lebih strategik lagi. Korang bayangkan, mereka duduk dekat India, datang kat bumi India itu, minta cukai. For no freaking reason, mereka arahkan penduduk mereka bayar cukai yang sangat-sangat tinggi. Dan kemudian, apabila mereka ingin membeli barang-barang dagangan daripada India, contohnya macam spices, rempah ratus dan sebagainya, mereka menggunakan duit cukai itu tadi balik. So maksudnya, mereka ambil duit daripada orang India, mereka membeli hasil orang India tu menggunakan duit orang India tu balik, dan mereka mengekspor barang-barangan yang mereka beli tadi untuk dagangan tu, seperti rempah ratus, spices dan sebagainya itu, mereka hantar ke Portugis, mereka hantar ke tempat-tempat lain tu, dan mereka dah membuat duit dengan banyak sekali tanpa mereka mengeluarkan modal. Yes, and that happened for so many years. Bukan itu saja guys, malah tanah-tanah yang ada dekat India juga dijadikan sebagai cagaran apabila mereka mula untuk mengutip cukai yang sangat-sangat tinggi dan mereka tak mampu untuk bayar cukai. Mereka collect tanah, mereka collect tanah-tanah yang mereka ada dan mereka actually menjual balik kepada rakyat-rakyat India, dan mereka recycle benda ni macam is a scam dalam skala yang sangat-sangat besar tanpa memerlukan modal. Apa yang mereka perlu hanyalah ugut dan rampas, dan mereka menjadi sebuah kerajaan yang sangat-sangat kaya raya kerana rompakan yang dilakukan dekat atas bumi yang mereka jajah itu sendiri. Crazy. Dan oleh kerana ini, dasar yang dibentuk oleh British dekat tanah India ni membuatkan India mempunyai masalah kebuluran yang sangat-sangat tinggi pada ketika itu. Dan ini telah membunuh lebih pada 3 juta orang India kerana kebuluran. Dan ini berlaku tak jauh daripada zaman kita, iaitu di Bengal pada tahun 1943. Yes. Dan percaya ataupun tidak, di dunia sekarang ini, Prince Charles kita ataupun King Charles, Prince pula dah naik jadi King dah, lupa mak dia dah mati. Masih menjadi ketua negara bagi 14 negara yang ada dekat dalam dunia ni.
Tetapi beberapa ahli negara Commonwealth hendak memutuskan hubungan dengan Britain ini. Tak lama lagi, antaranya adalah Jamaica. Mereka dah umum mereka nak keluar daripada Kesatuan Commonwealth ni pada tahun 2025. Negara-negara lain seperti Antigua, Bermuda merancangkan referendum yang sama untuk dilakukan untuk keluar daripada Kesatuan Commonwealth ini. Persoalannya, di manakah Malaysia? Adakah kita ingin terus bersama Commonwealth? Kalau tak bersama Commonwealth, nanti kita akan jadi negara yang mundur ke? Korang tanyalah diri sendiri. Aku harap video kali ini dapat sedikit sebanyak memberi cerita kepada korang, memberi input kepada korang tentang apakah yang sebenarnya dilakukan oleh British terhadap negara-negara yang mereka jajah. Bagaimana mereka buat duit dengan begitu banyak sekali daripada negara-negara yang mereka telah jajah ini. Selepas ini, ada tak lagi orang kat luar sana yang masih percaya bahawa jika kita ditadbir oleh British, kita akan lebih maju lagi? Adakah mentaliti itu masih ada di dalam minda anak-anak muda kita sekarang? Aku rasa masih ada, kerana mereka tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita sendiri, negara kita sendiri tidak membincangkan perkara ini di tahap akar umbi, di tahap sekolah lagi. Mereka tidak menceritakan apakah yang sebenarnya British lakukan. Infokan maklumat ni kepada mereka-mereka yang memerlukan. Till again, aku nak buat satu lagi video pasal kenapa orang benci dengan Meghan. Okay. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.